Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Kami merupakan ahli kumpulan 12 yang terdiri daripada saya, Nur Syamim, Afika, Chang Jin Rao dan Syakira. Kumpulan kami telah menyuli isu berkaitan dengan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Penderaan yang berlaku terhadap kanak-kanak bukanlah fenomena yang biasa lagi, bahkan sudah lama terjadi di kalangan masyarakat sejak dahulu lagi sehingga menjadi perbincangan yang hangat di kalangan mereka. Ini kerana kanak-kanak menjadi salah satu tempat untuk melepaskan amarah atau nafsu seseorang individu yang lebih dewasa. Terdapat 3 jenis penderaan iaitu penderaan fizikal, mental dan seksual. Perbuatan mendera ini sangatlah tidak bermoral kerana ia boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada kanak-kanak tersebut seperti trauma, emosi tidak stabil, sentiasa dalam ketakutan dan lain-lain lagi. Golongan ini seharusnya diberikan hak perlindungan agar keselamatan mereka terjamin dan mereka akan merasa lebih selamat. Antaranya melalui langkah proaktif yang dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dengan menubuhkan sebuah konvensyen khusus untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan hal ehwal kebajikan dan pengiktirafan kanak-kanak. Ianya telah dinamakan sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Konvensyen Hak Kanak-Kanak yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak di seluruh dunia. Hal ini kerana sekurang-kurangnya 2,000 orang kanak-kanak di Malaysia dilaporkan menjadi mangsa penderaan dan keganasan pada setiap tahun. Penderaan seksual merupakan salah satu aktiviti seksual yang dilakukan oleh individu yang lebih dewasa terhadap kanak-kanak untuk memuaskan nafsu mereka semata-mata. Penderaan seksual ini berlaku dalam pelbagai bentuk perlakuan orang dewasa seperti memaksa, memujuk dan mengugut. Penderaan seksual ini merangkumi perbuatan yang kurang elok seperti melalui sentuhan fizikal dan perlakuan yang tidak melibatkan sentuhan. Antara bentuk sentuhan fizikal terhadap kanak-kanak ialah ciuman, rabaan, seks oral dan memaksa kanak-kanak untuk menyentuh alat sulit orang dewasa. Kelakuan tidak melibatkan sentuhan pula seperti mengungkapkan perkataan lucah, mengintai dan mendedahkan bahagian tubuh yang sulit kepada kanak-kanak. Seterusnya ialah soal tali teratur. Menurut Halina menyatakan bahawa kebanyakan penderaan kanak-kanak yang berlaku pada semua lapisan masyarakat tanpa mengira budaya, kaum dan kewangan dalam sebuah kekeluargaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kejadian kes ini sering berlaku pada keluarga yang bermasalah di mana berlaku keretakan rumah tangga atau pada keluarga yang bahagia. Penderaan ini yang sering terjadi dengan membabitkan kuasa orang yang lebih berpengaruh kepada kanak-kanak yang mana boleh mempengaruhi dari segi emosi, seksual, fizikal dan pengabaian kanak-kanak. Seterusnya, penderaan seksual pula adalah keinginan untuk memenuhi nafsu bagi seseorang melalui gambar, perakam suara dan filem. Kes ini adalah membabitkan kanak-kanak dengan mencabar kehormatannya, diroga atau dipaksa melacur. Selain itu, dari segi penderaan emosional pula berkaitan dengan mental atau emosi yang merupakan sifat dalaman yang sukar untuk diketahui oleh seseorang seperti sifat sedih, marah, geram dan benci. Penderaan ini sering berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang tidak diberi kasih sayang yang secukupnya. Menurut Skor 1993 menyatakan bahawa penderaan emosi bagi kanak-kanak ini boleh terjadi sewaktu mereka berusia 6 bulan hingga 8 bulan, ketika prasekolah, umur persekolahan dan umur remaja. Hal ini demikian kerana setiap perkembangan kanak-kanak akan berubah setiap semasa ke semasa dengan perlakuan yang pelik. Sebagai contoh, pada peringkat sekolah mereka sering konten sekolah, kurang ajar, bersikap murung dan lain-lain. Terdapat banyak kajian yang diperoleh yang telah membuktikan faktor yang menyebabkan penderaan seksual kerap berlaku di Malaysia. Hal ini demikian kerana perkembangan seseorang dapat dipengaruhi dengan persekitarannya. Menurut Leon Tin Yong menyatakan bahawa status sosioekonomi keluarga merupakan salah satu punca berlakunya penderaan kanak-kanak iaitu dari segi peringkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis tempat tinggal dan sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan apabila ibu bapa daripada golongan rendah ini akan kurang memberi kasih sayang dan perhatian terhadap rumah tangga. Selain itu, hubungan perkahwinan menjadi punca penderaan kanak-kanak kerana kurang memberi kasih sayang dalam keluarga. Hubungan yang kurang mempercayai antara darah daging sendiri iaitu anak, ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Menurut Vondra dan Sherry menyatakan bahawa penceraian dalam sebuah kekeluargaan dimaknai perasaan marah atau kecewa yang dipendam dalam hati akan diluahkan kepada anak-anak mereka yang tidak mempunyai berkaitan antara pergaduhan oleh suami isteri. Anak tersebut mungkin kelihatan seperti tidak mengetahui apa-apa dan lemah menyebabkan ibu atau bapa melepaskan geram mereka kepada anak-anak seperti dipukul atau dibiarkan. Penderaan kanak-kanak berlaku adalah disebabkan oleh disorganisasi keluarga yang mana kegiatan keluarga tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak harmoni. Penderaan seksual ini memberi kesan yang negatif kepada kanak-kanak. Hal ini demikian kerana ia mampu memberi natijah yang mendalam kepada mangsa dalam kehidupan kanak-kanak yang dihadapinya. Beberapa teori yang dinyatakan oleh pengkaji-pengkaji penderaan terhadap kanak-kanak bagi menggambarkan fenomena tersebut. Menurut Mahmud Nazar Muhammad 2005 menyatakan bahawa teori psikososial Erikson mempunyai 8 peringkat perkembangan manusia. Peringkat-peringkat yang berlaku adalah daripada bayi yang dilahirkan, kemudian dilalui zaman kanak-kanak bawah umur, sempurna akal dan sudah berumur. Pada tahap peredaran ini, manusia akan mengalami pertikaian antara satu sama lain. Selain itu, teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahawa dengan memandang manusia yang mana mampu melakukan keputusan atas diri mereka sendiri dan menggunakan prosedur metaforis bagi melihatkan keadaan serta berhubung dengan orang lain.
Menurut Bandura 1977, mengatakan bahawa ianya memfokuskan aspek hubungan antara manusia dengan persekitaran sekeliling. Beliau mengusulkan konsep determinisme timbal balik dengan menafsirkan seseorang dipengaruhi oleh pengawalan kuasa-kuasa di sekitaran mereka dengan untung nasib dirinya sendiri. Seterusnya ialah teori kekecewaan keagresifan yang mana merupakan tingkah laku agresif dengan bertindak balas bagi kekesalan yang dirasai oleh seseorang. Menurut Lewis and Wardell menyatakan bahawa tingkah laku yang agresif ini bermaksud tingkah laku yang dilaksanakan secara terancana atau tidak terancana yang mana datang dari kesakitan atau kecederaan kepada pihak lain. Perkara ini mendefinisikan iaitu kelakuan yang kasar adalah kerana perasaan kecewa yang berada di lubuk hatinya dan mengakibatkan kelakuan seseorang bertindak di luar kawalan. Teori ini berkait rapat dengan masalah penderaan kanak-kanak seperti ibu bapa yang berusia muda selalunya sering mengakibatkan pengabaian terhadap anak-anak mereka. Selain itu, teori anomi yang mana diinformasikan oleh Emily Durkheim pada 1858 hingga 1917 yang menyatakan bahawa situasi seseorang itu hilang arah tujuan atau lalai dengan adab dan adat masyarakat yang menjadikannya dalam keadaan ketiadaan norma. Akhir sekali, punca sosial ekonomi keluarga ini dilakukan di dalam penyiasatan. Menurut Adler dan Smith 1991 menyatakan bahawa beliau mengukuhkan punca kekurangan dalam kewangan keluarga sebagai punca dalam kes pengabaian kepada kanak-kanak. Hal ini akan menceritakan metodologi kajian. Kajian ini merangkumi beberapa aspek penting yaitu instrumen kajian, prosedur pengumpulan data, dan teknik menganalisis data. Instrumen kajian. Keputusan dalam menghasilkan data dengan menggunakan bulan soal selida yang perlu diisi melalui aplikasi daripada Google Form. Soal selida dilakukan untuk mencapai pengumpulan data bagi kajian yang dijalankan ini. Terdapat beberapa bahagian dalam soal selida. Soalan 1 hingga 4 merupakan maklumat responden. Soalan 5 merupakan faktor yang menyebabkan penderaan seksual berlaku. Soalan 6 merupakan kesan daripada penderaan seksual dan soalan akhir tentang langkah untuk mengatasi penderaan seksual. Pemerhatian. Atau kaedah pemerhatian digunakan dia merupakan satu teknik pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data menghantaran buang soal selida secara atas sayap dengan menggunakan aplikasi Google Form. Hal ini dapat memudahkan kajian yang dijalankan. Bincangan dan juga cadangan. Secara keseluruhan, faktor utama penderaan seksual terhadap kanak-kanak adalah kerana kurang pendidikan agama dalam kalangan ibu bapa. Dengan berdasarkan graf 1 yang dominan, responden mengatakan seramai 29 orang bersamaan dengan 82.9%. Pegangan agama dalam diri individu amat penting bagi membentuk akhlak yang mulia dalam diri individu. Agama juga telah mendorong untuk melakukan kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran yang boleh memudaratkan rohani seseorang individu. Perkara ini sering kurang dititik beratkan mengenai agama dalam sesebuah keluarga. Oleh itu, ibu bapa harus melindungi dan juga menyayangi anak-anak dan memberikan pendidikan yang sewajarnya agar perkara tidak bermoral dapat dielakkan. Agama juga merupakan tonggak utama dalam kehidupan bagi memastikan setiap individu berada berlandaskan kepada kebaikan. Semua agama memainkan peranan tidak kira penganut Islam, Buddha, Hindu maupun Kristian. Menurut Zahidah dan Raihana 2011 menyatakan bahawa penghayatan agama iaitu kekuatan iman dan kepercayaan serta kewujudan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu aspek penting dalam diri individu ibu bapa untuk mencerahkan anak-anak mereka. Selain itu, kesan terhadap penderaan kanak-kanak juga menunjukkan gangguan emosi dan mental yang mana menunjukkan catatan bilangan responden yang tertinggi seramai 32 orang bersamaan dengan 91.4%. Perkara ini berkaitan dengan emosi dan juga kesihatan mental individu yang merupakan perkara amat serius terutama kepada kanak-kanak. Seperti mana kita tahu bahawa jenayah seksual atau penderaan seksual kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pedofilia. Penderaan seksual ini boleh mendatangkan kesan negatif kepada kanak-kanak kerana boleh mengganggu emosi dan juga mental kanak-kanak tersebut apabila menjelang remaja. Peranan ibu bapa merupakan langkah dominan dalam menangani penderaan seksual ini. Hal ini demikian kerana pengetahuan atau sikap ibu bapa mereka tersendiri di mana mereka mengambil berat terhadap keselamatan diri anak-anak. Bukan itu saja, ibu bapa juga memberikan pendidikan mengenai penderaan seksual terhadap kanak-kanak serta mereka juga mempunyai pengalaman lepas seperti melihat pencabulan yang berlaku dalam kalangan individu tersebut terhadap kanak-kanak. Sikap ibu bapa memberikan impak yang mendalam bagi menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan diri anak-anak demi masa depan yang cemerlang. Kesimpulannya, jelaslah bahawa setiap individu, terutama ibu bapa, memainkan peranan yang penting dalam menangani isu penderaan seksual terhadap kanak-kanak yang semakin membimbangkan ini. Pelbagai langkah dan usaha yang dapat dilakukan bagi membuka mata orang ramai, terutama golongan ibu bapa dalam memberi perlindungan dan keselamatan terhadap kanak-kanak agar mereka tidak menjadi mangsa penderaan seksual sekaligus dapat mengurangkan kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Setiap individu seharusnya memandang serius berkaitan dengan isu ini dan tidak memandang remeh kerana ianya boleh memberi kesan kepada kanak-kanak sama ada dalam jangka masa yang pendek atau panjang. Oleh sebab itu, setiap lapisan masyarakat seharusnya meningkatkan mutu kehidupan mereka melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan dan lain-lain lagi
agar mereka dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka sekaligus dapat menangani isu ini dengan segera.